Cuba. Ini, cuba. Last sekali ya? Bukan last. Satu last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berjumpa sekali lagi lah, untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Saya ingat last year kot, tahun lepas kan, kelas 10 lah kuliah kan, kelas 10 betul tak? Jadi dah banyak bulan dah tak ada kuliah ya. Ini pasal boleh berkumpul balik, boleh kuliah balik lah ya. Dan daripada buku ini kita dah masuk tajuk yang hampir akhir lah. Dua tajuk yang terakhir itulah tidak memiliki rasa malu. Baik. Saya baca dulu ya. Rasa malu adalah sifat terpuji yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita. Sebenarnya malu ni tak semestinya orang kata sifat orang wanita lah. Dia sebenarnya lelaki dan wanita lah semua. Cuma pengarang ni dia tulis wanita. Allah Ta'ala alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyifati anak-anak perempuan dari orang tua yang soleh, mentua Nabi Musa AS dengan perempuan-perempuan yang malu. Ya. Dia sebut perempuan kerana dia petik daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-25 tentang wanita yang malu lah. Di mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maksudnya kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami. Nabi Musa AS dia diupahlah untuk menjaga ternakan. Lantas anak kepada tuan punya haiwan yang dijaga oleh Nabi Musa AS datang mendatanginya, jemput Nabi Musa AS. Dan yang penting di situ Allah Ta'ala kata tamshi ala istihya'in. Ada dua orang anak perempuan tuan punya haiwan itu datang kepada Nabi Musa dalam keadaan malu. Tamshi ala istihya'in. Perempuan lah, mana tersipu-sipu malu. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza lam tastih fasna ma syi'ta. Maksudnya, jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, idza lam tastih fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu mahu. Bukan Nabi suruh tu. Ia satu penekanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita betapa pentingnya perasaan malu itu. Awak. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud iman terbahagi kepada 60 sekian bahagian, atau beliau mengatakan 70 sekian bahagian. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya daripada jalan, dan malu adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang saya kira hadis terpentinglah tentang malu yang paling sahih. Di mana kata Nabi sallam, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, atau setengah riwayat
al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi, iman ni ada 70, setengah riwayat ada 60 syu'bah, cabang. Afdaluha la ilaha illallah. Seafdal atau setinggi-tinggi cabang itu ialah berkata la ilaha illallah. Nabi kata iman ni ada 60 atau 70 cabang. Dan iman di sini juga merangkumi Islam lah. Kerana kita nak kena faham perkataan iman jika dia disebut secara bersendirian, dia merangkumi agama keseluruhan, yakni Islam juga. Sama juga Islam, jika dia disebut secara bersendirian, dia merangkumi iman juga. Kalau dia disebut secara bersama-sama, iman, Islam, baru dia beza. Islam merujuk kepada amalan yang zahir-zahir, seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji. Adapun iman, dia merujuk kepada amalan yang dalam hati kita, orang tak nampak. Perasaan takut pada Allah, perasaan malu, perasaan macam-macam daripada sifat-sifat yang mahmudah dalaman lah. Macam kita baca hadis Jibril, itulah hadis terpenting dalam hak ehwal akidah. Kita nak belajar akidah, tuan-tuan, wajib dimukaddimahkan dengan hadis Jibril, mesti. Orang tak kata wajib lah, saya kata wajib. Sebab dalam mana-mana buku akidah yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mesti mendahului hadis berkenaan. Pasal dia menggambarkan Islam keseluruhan. Hadis Jibril. Tahu hadis Jibril? Tahu ya? Tak tahu, tak belajar akidah. Mesti hadis Jibril. Pasal hadis Jibril asas kepada Islam keseluruhannya. Di mana Nabi ditanya tentang tiga perkara. Nabi ditanya hak nombor satu sekali, mal iman. Apa itu iman? Ataupun setengah riwayat, Nabi tanya Islam dulu. Mal Islam, orang tanya Nabi. Apa itu Islam? Hadis nombor 2 dalam hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itulah hadis Jibril. Kalau tak belajar hadis 40 Nawawi, tak kenal hadis Jibril. Sepatutnya dalam belajar akidah mesti didahului dengan hadis itu. Memang dalam kitab-kitab akidah yang muktabar, hadis itu memang termuat lah pasal asas keimanan. Kan? Mana mungkin kita belajar tentang iman, tapi hadis asas hak paling basic dan fundamental tentang iman kita tidak tahu. Mesti nak kena baca dah hurai. Tak apa. Nabi ditanya mal iman, apa itu iman? Nabi menjawab, iman ni begini. Kemudian Nabi ditanya tentang Islam. Nabi kata Islam ni ialah sembahyang, puasa, zakat, haji. Nampak ada beza. Pasal Nabi ditanya kedua-duanya, Islam, iman. Islam, iman. Tapi kalau dia disebut secara bersendirian, dia mesti merangkumi kedua-duanya. Iman itu Islam, Islam itu iman. Dalam mana-mana nas agama, dalam Quran baik, dalam hadis Nabi baik. Jadi sama dalam konteks ini, bila Nabi kata al-iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah, iman ada 60 atau 70 cabang, dia merangkumi Islam juga. That mean dia merangkumi agama keseluruhan, luarannya, dalamannya, Islamnya, imannya. Mana komprehensif lah maksud hadis itu. Boleh ikut lah. Jadi Nabi kata afdaluha kalimatu la ilaha illallah. Hak paling tinggi sekali ialah kalimah la ilaha illallah. Memanglah. Awak. Wa adnaha imatatul aza anit tariq. Buku ni dia buat mari terjemahan saja, dia tak mari teks. Dan Nabi kata yang paling bawah sekali ialah menghilangkan perkara-perkara yang menyakitkan daripada jalan. Imatatul adza anit tariq. Menjauhkan perkara-perkara yang boleh menyakiti orang lain yang berada di jalanan-jalanan. Hak paling bawah sekali. Maksudnya hak paling tinggi la ilaha illallah. Hak paling bawah ialah boleh jadi kita berjalan, kita tengok paku sebatang, ambil paku tu lempar buang. Jangan lempar pergi atas jalan juga. Lempar tempat yang selamat lah, buang ke apa. Nabi kita itulah yang paling bawah. Dan ujung sekali yang ada hubung kait dengan tajuk ini, dan Nabi kata al-haya'u minal iman. Nabi kata malu adalah sebahagian daripada iman. Nampak? Jadi daripada 60 cabang itu, Islam ni dia luas.
Nabi membahagikan 60. Satu bahagian, of course lah, la ilaha illallah, and that itu yang paling highest. Satu bahagian membersihkan daripada perkara-perkara yang menyakiti orang lain. Tapi ada satu bahagian yang lain, ialah al-haya, yakni malu. Nampak? Jadi menunjukkan bahawa perasaan malu tu adalah sebahagian besar daripada keimanan. Bahkan Nabi kata, kalau tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Baik, kemudian dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak dara yang jarang keluar daripada rumahnya. Tak kala beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami dapat mengetahui daripada raut wajah beliau. Dia hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, di mana dia kata Nabi adalah orang yang paling malu, yakni di kalangan kami lah, dan lebih malu nak dibandingkan dengan anak dara yang jarang keluar daripada rumah. Kita kata orang ni yang paling malu anak dara lah. Ada juga anak dara yang tak malu tu, tapi kita kata anak dara ni biasa malu lah, tak begitu? Jadi Nabi adalah orang yang pemalu, nak dibandingkan dengan anak dara, atau dalam hadis itu sebut azra, lebih malu lagi Nabi. Abu Sa'id kata, mana Nabi ni orang pemalu sungguh lah. Macam mana hadis saya tak ingat mata dia. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemalu, Maha menutupi dan mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Hadis ni hadis Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala daripada Salman Al-Farisi. Bukan, daripada Zaid bin Sabit. Innallaha hayyun karim. Ataupun setengah riwayat innallaha hayyun sittir. Yastahyi min ahadikum idza rafa'a ilaihi yadaihi an yaruddahuma safran khaibatain. Hadis Al-Imam Tirmizi daripada Salman, daripada Zaid bin Sabit. Jadi hadis yang sahih, hadis hasan sahih, macam itulah. Dan hadis ini banyak dimuatkan dalam buku-buku doa. Biasanya kalau ulama nak bahas tentang doa, tentang kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa. Nampak? Hadis inilah. Sebab itu ulama sepakat mengangkat tangan adalah sunnah bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, especially doa-doa munajat. Doa-doa zikir tak perlulah angkat tangan, tapi angkat tidak salah di dalam setengah-setengah keadaan. Ini doa munajat, bila kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersabit dengan keperluan kita, hajat kita. Pasal doa ni ada dua, satu doa zikir, satu doa munajat. Doa munajat disunahkan angkat tangan, malah digalakkan sungguh-sungguh. Doa zikir, kalau diriwayatkan Nabi angkat tangan, kita angkat tangan. Kalau Nabi larang angkat tangan, kita jangan angkat tangan. Dan kalau tidak ada riwayat menyuruh atau melarangnya, kita boleh mengangkat tangan melihat kepada tempat dan keadaan. Baik. Mana tadi? Hadis ni separuh saja. Ujung tu Nabi kata innallaha hayyun karim. Allah Taala ni Maha Pemalu dan Pemurah. Innallaha hayyun karim. Innallaha hayyun sittir. Allah Taala ni Maha Pemalu dan sittir, Maha menutupi. Yakni menutupi keaiban-keaiban hamba-Nya. Aib kita ni Allah Ta'ala tidak dedahkan. Pasal Allah Ta'ala memang sifat dia tidak mendedahkan aib orang. Sitir. Dia satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Ada sebahagian menamakan Allah sebagai Sattar. Sattar ni dengan sitir sama saja, maksudnya yang maha menutupi aib. Sattar yang maha menutupi, ya. Tapi sattar tak ada dalam hadis Nabi, yang ada ialah sitir. Nampak? Boleh guna tapi tak tepat lah. Lebih baik kita guna sitir, yang ni yang maha menutupi. Nampak? Kerana ia ada dalam nas syarak lah.
mana tadi? Innallaha hayyun sittir. Allah Taala Maha pemalu dan Maha menutupi. Allah Taala Maha pemalu dan Maha pemurah. Yastahyi min ahadikum, dia malu kepada kamu, idza rafa'a ilaihi yadaihi ayaruddahuma safran khaibatain. Allah Taala malu jika kamu mengangkat tangan kepadanya. Berdoalah. Of course lah, bila kita doa, kita minta sesuatu dengan Allah, betul tak? Ada doa angkat tangan je, tak cakap apa pun. Doa dengan hati kot. Kan? Mestilah kita minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal doa kan, angkat tangan. Dan Nabi kata bila kita angkat tangan kepada Allah, Allah Taala ni Maha pemalu. Dia takkan kembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Nampak? Malu Allah Ta'ala bila kita minta sesuatu dengan tapi saya duk minta-minta tak dapat pun. Kita rasa tak dapat. Sebenarnya kita dapat lebih baik daripada itu. Sebab itu bila kita belajar berdoa, sebenarnya setiap doa dipanjatkan kepada Allah telah dijamin akan kemustajaban ataupun penerimaan lah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar buku tasawuf yang hebat lah, buku Hikam Ibni Atta'illah As-Sakandari, buku hikam tu kan. Buku hikam tu buku hikmah lah, kata-kata hikmah. Kata apa dia panggil? Kata-kata apa? Kata-kata orang bijak pandai lah yang hubung kait dengan agama ni kan. Jika kita lihat kata-kata itu, sebahagian besarnya okey lah, tak ada masalah. Nampak? Walaupun sikit sebanyak ada kritikan lah ke atas hikam itu. Tapi dia satu buku yang bagus juga kerana dia memuatkan nilai-nilai kerohanian yang bagus. Cuma dia semata-mata kata-kata hikmah saja. Orang yang hurai. Kan? Awal-awal lagi dia masuk satu kata hikmah, katanya dia kata jangan kamu kecewa lambatnya kamu rasa kamu dapat apa diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu sedih, jangan kamu putus asa, dan jangan kamu kecewa jika kamu minta pada Allah kamu rasa macam tak dapat, pasal Allah Taala telah menjamin akan kemustajabannya kepada kamu. Tanda mata tu saya tak ingat. Tapi ujung tu dia kata, jangan kamu kecewa jika kamu lambat mendapat apa yang kamu minta daripada Allah. Fa innallaha qad dhamina lakal ijabah. Pasal Allah dah jamin akan apa yang kamu minta dia akan bagi. Dia dah jamin dah. Akan tetapi Allah Ta'ala beri apa yang dia nak kepada kamu. Tak semestinya apa yang kamu minta kepadanya. Kita minta, Allah Ta'ala bagi, dia kata. Jangan takut, jangan kecewa. Pasal Allah Ta'ala dah bagi. Tapi dia bagi apa yang dia nak bagi kepada kamu. Tak semestinya dia bagi apa yang kamu minta. Dan ujung tu dia kata, dia bagi pada waktu yang dia nak, bukan pada waktu yang kamu nak. Hikam yang bagus lah kita kata. Nampak? Ia merujuk juga kepada hadis Nabi SAW, umpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tabrani daripada Abu Darda, di mana Nabi SAW menyatakan bila kita minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi apa yang kita mahu, boleh jadi Allah Ta'ala beri yang lain yang seumpama dengannya, ataupun Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sesuatu bala yang nak menimpa kita kerana kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita minta, ataupun juga boleh jadi Allah Ta'ala tak bagi dunia ni, tapi Allah Ta'ala bagi di akhirat. Tapi bagi tetap bagi. Kan? Malah kalau kita nak kira, kadang-kadang apa yang kita minta tu, kalau Allah Ta'ala tak bagi pun, kita tak minta dia bagi banyak lagi. Betul tak? Lepas tu bila kita belajar dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bukan dia tak bagi kita doa berjela-jela, tapi dalam satu sudut doa panjang-panjang ni tak bagus juga kan. Pasal Nabi SAW dia suka berdoa ringkas-ringkas, tapi sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa panjang-panjang sehari sekali je. Baik doa pendek-pendek tapi sikit-sikit.
Pasal kita kalau kita lihat dalam Al-Quran, tapi jangan kata salah doa panjang pula. Pasal doa ni bersabit munajat kita kepada Allah. Kalau perlu panjang, that is fine. Kan? Bangun tengah malam sejam doa minta dengan Allah sampai menangis-nangis. Tak salah. Malah amat-amat digalakkan. Kan? Tapi kalau kita lihat kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, mana ada doa yang panjang? Tak ada. Sebab itu kata Al-Imam Al-Fahsi dalam bukunya Kashful Asrar, dia kata, aku lihat dalam Al-Quran doa yang paling panjang 3 doa saja. Itulah dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ayat 286 tu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu fil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada berapa Rabbana? Banyaklah yang minta dalam tu, kan? Tapi ada 3 Rabbana saja. Panjang ke pendek tu? Pendek. Ni doa paling panjang dalam Quran ni. Tapi banyak ke sikit doa dalam Quran? Banyak. Lalu baca berapa ayat Rabbana, baca berapa ayat doa, berapa baca doa. Hatta dalam satu surah ada puluhan doa. Doa banyak. Memang banyaklah. Hundreds. Kan? Tapi sikit-sikit, sepatus. Hak 3 patah direct simultaneously, secara serentak. Ni ayat ni. Sama juga dalam hadis Nabi SAW. Sama ada doa yang bersifat munajat ataupun zikir, tidak ada yang panjang. Kalau ada pun 1-2 je. Ada doa panjang ustaz, saya jumpa orang bagi ke apa, orang share dalam WhatsApp berjela-jela doanya. Itu boleh jadi dia campur. Ataupun dia reka sendiri, boleh jadi je lah. Tapi kalau the real doa yang datang sama ada dalam Quran atau dalam hadis Nabi, that is a simple prayer. Dia hanya doa yang ringkas, yang simple. Nampak? Pendek-pendek saja. Malah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sunan Abi Dawud, dia kata kana Nabi yuhibbu al-jawami' min ad-du'a wa yad'u ma siwa zalik. Nabi suka doa yang pendek-pendek. Tapi dia menyeluruh yang disebut. Sebab itu dalam buku doa dia ada al-jawami' min ad-du'a ataupun jawami'ud du'a. Doa yang pendek tapi dia menyeluruh. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa jawami'. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan tidak ada doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah every day melainkan doa ini. Dalam banyak-banyak doa, ini doa yang paling Nabi banyak baca sekali. Kata Anas bin Malik dan Sahih Bukhari. Kan? Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah lepas sembahyang. Itu pun imam yang baca, kita tukar amin saja. Every time, everywhere. Jadikan zikir harian. Kan? Saya kalau orang jumpa susah, itu susah, baca Rabbana atina fid dunya hasanah all the time. Baca. Nampak? Ada kata balik nanti sembahyang hajatlah 40 rakaat. Siang kawan tu. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam surah apa tu? Surah Al-Kahfi ayat ke-10. Kan? Itu doa Ashabul Kahfi. Dia lari kerana keimanannya, berselindung di balik gua. Apa doa yang dia baca? Itu je Allah Ta'ala kata. Satu patah. Tapi dia doa jawami'. Kan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmatilah aku dan pemudahkanlah urusanku. Doa jawami' tu. Doa yang komprehensif. Mana dia pendek. Aisyah kata Nabi suka doa-doa macam ni. Kan? Pendek kata kalau ada berjela-jela tu bukan Nabi. Orang tanya ustaz, hantar WhatsApp. Nak cek doa ni sahih tak sahih ustaz? 10 baris. Ni tak sahih. Saya tak cek, senang situ. Pasal untuk tahu doa Rasulullah, tak semestinya kita belajar beratus-ratus buku. Belajar Al-Azkar kita dah tahu. Walaupun only one single book. Baca beberapa buku zikir yang ditulis oleh para ulama, kita dah tahu dah metod ataupun bentuk lah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik pada yang tadi. Jadi tak habis lagi. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia menyarankan kepada kita supaya membaca doa-doa yang pendek tapi menyeluruh seumpama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan.
Tak ada Imam Ghazali ajar berjela-jela, tak ada. Dia ajar very simple and very strict. Seumpama yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan dia kata kenapa kita doa begitu? Kerana dia adalah doa Rasulullah. Satu, of course lah ya. Yang kedua dia kata kerana kalau kita minta kepada Allah satu hajat, sebenarnya ada 100 hajat lagi yang kita tidak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ataupun jika kita minta satu hajat, kadang-kadang hajat kita minta tu tak bagus. Ada yang lebih baik yang Allah Taala nak beri pada kita. Betul tak? Paling senang kita minta anak kita boleh lepas SPM, ya Allah, anak kita mohon UIA. Doalah kita buat semai hajat, bagilah anak aku dapat UIA. Padahal kalau mohon universiti ada 5 pilihan. Betul tak? Pilihan nombor 1 nak top mesti mana? Saya dulu nombor 1 letak Jordan. Dululah masa zaman saya. Nombor 2 UIA. Nombor 3 UM, macam tu lah letak. Lepas tu Jordan KPM panggil pergi interview. Nak pergi Jordan, dapat, insya-Allah dapat. Dah dapat interview tuan. Untuk JPA lah, bukan pergi saya saja. Kalau nak pergi sendiri tak ada hal, as long as kita ada duit. Ni pasal kita nak sponsorship kan daripada KPM. Panggil lah interview. Sedap dah dapat ni. Dah kalau dah interview 50% lah tu nak dapat tu. Dah tak dapat UIA, sedih saja. Kan? Orang tua buat jamuan makan, anak kita nak pergi Jordan ni, padahal baru interview. Kan? Orang tua kan. Dia expect kita nak pergi je lah. Dah dapat sini je pun. Tapi alhamdulillah. Kadang-kadang apa kita minta tu ada yang Allah Taala bagi lebih baik. Ya Allah, bagilah aku masuk UM. Kalau anak kita dapat UiTM, sedih kita, Allah, pasal anak aku dapat UiTM. Jangan sedih. UiTM tu lebih baik. Kan? Saya dulu tuan-tuan minta mengajar di Rawang. Dapat kat Sungai Buloh, kecewa juga. Tapi untung juga duduk Sungai Buloh ni. Kan? Seronok duduk situ dibanding dengan Rawang. Rasanya lah, tak tahulah ikut saya kot. Kan? Ustaz pun tak ramai kat Sungai Buloh. Bagus juga aku pergi Sungai Buloh kan. Yang betul-betul ustaz lah. Baik. Jadi kata Imam Al-Ghazali, begitulah. Kita minta satu hajat lagi kita tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu perbanyakan minta kepada Allah, beri kebaikan. Sebab kebaikan ni dia banyak bentuknya. Dan berbeza-beza daripada satu orang kepada satu orang yang lain. Dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui keadaan itu dan yang mana baik untuk kita. Kan? Banyaklah doa-doa jawami. Ada doa Allahumma inni as'aluka macam hadis tu, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'alam wa malam alam. Ya Allah, aku minta kebaikan daripadamu. Kan? Yang cepat, yang lambat, apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak tahu. Perbanyak minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita minta in spesifik. Pasal terlalu banyak benda baik yang kita mahu dan hanya Allah Taala saja yang mengetahuinya. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin al-haya' wa ta'attur wa siwa' wa nikah. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dan Ahmad juga daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Dan hadis ini banyak ditulis dalam buku-buku fiqh bila kita belajar tentang as-siwak. Kita belajar fiqh kan? Sebelum nak belajar bab wuduk kan kita belajar bab khisalul fitrah, pasal fitrah ni maksud sunah-sunah yang ada kat tubuh badan kita lah. Sipan janggut, cukur misai, potong bulu kemaluan, cabuk ketiak. Itu fitrah lah dipanggil kan. Sunah-sunah yang ada pada badan kita ni. Salah satunya as-siwak juga, siwak, gosok gigi. Jadi kita pakailah hadis ni. Dan dia satu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh beliau. Tapi nak cerita katanya arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 daripada sunnah para nabi. Nabi kata ni bukan sunnah aku saja, tapi amalan nabi-nabi terdahulu juga. Apa dia? Pertama, al-haya, malu.
Yang kedua at-ta'attur. Apa ta'attur? Ha? Memakai wangi-wangian. Ha? Ha. Lelaki lah ya. Lelaki disunahkan memakai wangi-wangian setiap masa. Ha? Cuma sebagai ulama mensyaratkan niat juga. Bila pakai wangi-wangian, kita niatkan nak ikut Rasulullah SAW. Jangan semata-mata pakai. Kerana wangian ni dia benda yang harus. Dia tidak sunnah secara mutlak. Tidaklah kata pakai wangian je sunnah. Dapatlah pahala dari sudut bersih dan seumpamanya. Tapi nak exactly seumpama sunnah Nabi, kita niat nak ikut Nabi. Nabi memakai wangi-wangian, aku pun nak pakai wangi-wangian. Sebab asal memakai wangian itu harus, bukan sunnah, harus di sisi sebagai ulama lah. Dah ada perbahasan di sana. Nak cerita at-ta'attur. Tapi kalau wanita, wangi-wangian hanya di rumahnya sahaja ya. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Sepakat ulama wanita haram memakai wangi-wangian di luar rumah. Yang bekerja atau tidak bekerja atau seumpamanya. Kita lihatlah isteri kita, anak-anak kita kalau boleh, kawallah dari sudut wangi-wangian dia. Sebab kita pun pelik juga orang perempuan hari ni kadang-kadang nak bau harum sangat. Kadang-kadang sebatu dah bau orang kita lah. Kan? Janganlah. Perempuan kan tak boleh pakai wangi-wangian. Dan Nabi memperumpamaan wanita yang memakai wangi-wangian adalah wanita yang berzina. Jadi elakkanlah ya. Kita kalau tak elak benda tu berlaku ke atas isteri kita, kita buat cara kita ya. Kita jadi dayus lah. Dayus itu. Dan dayus tidak masuk syurga. Jadi jangan bagi wanita memakai wangi-wangian. Kadang-kadang dia tak pakai wangi-wangian mana pun, dia pakai deodoran je. Tapi ada sebahagian deodoran tu dia cukup tajam dan kuat baunya. Jangan pakai yang tu, pakai yang biasa-biasa saja. Sekira-kira lepas dia pakai, after 1 or 2 minutes, dia punya bau tu hilang. Cukup lah. As-siwak. Sama juga siwak. Arba'un min sunanil mursalin al-haya, at-ta'attur, as-siwak. Ada 4 sunnah Nabi tadi, yang ketiga ialah siwak. Siwak ni ialah membersihkan gigi. Siwak ni bukan pakai kayu siwak. Siwak ni ialah membersihkan mulut dan apa yang ada dalam mulut kita lah, termasuk gigi, termasuk lidah, dan semuanya. Nampak? Jadi kita gosok gigi apa semua tu dah dikira siwak. Tapi kalau kita siwak pun okey. Cuma as long as bila kita membersihkan gigi dan mulut kita, maka dia termasuk dalam siwak. Pasal ada juga yang kata tak sunnah. Saya ada pergi sembahyang asar kat satu surau, after sembahyang asar dia buat tazkirah. Dia kata gosok gigi ni tak sunnah, yang sunnah siwak. Kita fahamlah dia nak mempromosikan serban, jubah, siwak kan. Tapi dia kata pakai baru gigi tak sunnah. Yang sunnah siwak, pasal Nabi siwak pakai kayu Arab. Siwak ni bukan makna kayu siwak. Siwak ni maksud membersihkan mulut dan gigi. Tapi orang tabligh, orang kita fahamlah, sebagai orang tabligh ni dia tak ada ilmu. Tak benar sama sekali. As long as kita membersihkan mulut, maka dia termasuk siwak. Sepakat para ulama yang dulu dan sekarang. Hatta kata Imam Nawawi, kalau membersihkan dengan jari kita dah kira siwak. Cuma taklah seumpama siwak yang betul. Tapi dah dia kata tak ada benda yang lain. Buh gigi tak ada, kayu siwak tak ada, apa benda tak ada. Masa koma tu guna jari untuk membersihkan celahan-celahan mulut kita. Yaqumu maqamas siwak. Dia dah mengambil tempat siwak. Jadi okeylah. Nampak? Jadi kita nak kata benda tu sunnah, benda ni tak sunnah, kena belajar lah. Bukan boleh main cakap je. As long as nak cakap di hadapan. Kalau dia cakap kat bucu tu saya tak kisah. Ni dia cakap kat depan ni. After semayang dijemput bagi tazkirah. Kan? Tapi bagi merepek macam tu tak boleh lah. Baik, an-nikah. Yang keempat ialah an-nikah. Bernikah juga. Jadi pernikahan juga adalah sunnah Nabi SAW. Nampak? Sebab itu dia satu bab yang besar dalam
ilmu syarak ya. Pernikahan. Baik, habislah. Isyak ke? 5 minit lagi? Ha? 2 minit. Elok tu. Ngam-ngam insya-Allah taala next nanti kita masuk tajuk yang terakhir. Itulah menggugurkan kandungan. Yang disebut dalam istilah fiqh atau syarak isqatul wiladah, menggugurkan kandungan. Isqatul hamli, menggugurkan kandungan. Jadi sejauh mana hukum menggugurkan kandungan ini, insya-Allah taala kita baca pada next kuliah, dan dia tajuk yang terakhirlah daripada buku ini. Tazkirah Ramadan. Ada tazkirah Ada soalan ada nak tanya? Soalan simple, jawapan simple. Ada nak tanya apa-apa?